Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahillazi la yadur ma'asmi syai'un fil ar wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya mulakan dengan serakat pantun. Kuda dipacu ke tengah medan perang gegak gempita. Pemuda Selangor di benteng hadapan menyokong Ketua Pemuda UMNO Malaysia padu siaga. Tak nampak pelik Yang berbahagia pengerusi tetap, timbalan pengerusi tetap, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang berbahagia Datuk Ashraf Wajdi, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Saudara Syaril Hamdan, Setiausaha Bendahari dan berbahagia Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Wakil-wakil ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Barisan Esko-Esko, Ketua Pemuda Negeri Selangor serta para pemerhati dan para pengawal media yang berada di dalam dewan ini. Sidang perwakilan sekalian, Tuan Pengerusi Tetap, saya Ahmad Yani Ahmad Aziz, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Bangi, mewakili UMNO Negeri Selangor dalam membahas usul menyokong ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Jalur pemikiran idealis akan mengungkai dengan soalan hypothetical bagaimana jika, sang realis secara harfiah dan keadaan semasa. Dalam konteks perseteruan dan lebih spesifik pertembungan siasah dan fikrah serta konflik alam Melayu, ia tidak dapat dielakkan. Hadis sebagai sandaran. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahawa suatu hari Rasulullah tiba dari tempat yang tinggi, kemudian melewati Masjid Bani Umayyah. Beliau masuk dan kemudian solat 2 rakaat. Mereka pun solat bersama dengan Nabi SAW, membanyakan doa kepada Allah lalu berpaling kepada mereka. Rasulullah SAW lalu bersabda, aku memohon 3 perkara kepada Allah. Maka Allah memberikanku 2 perkara dan menolak 1 perkara. Aku memohon agar dia tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan yang menyeluruh, maka ia mengabulkannya. Tidak membinasakan mereka dengan ditenggelamkan, maka Allah mengabulkannya. Dan tidak menimpakan pemusuhan di antara mereka, maka dia menolaknya. Hadis riwayat Muslim. Justru perdebatan menegakkan hujah dikotomi bukan caranya. Harus diraikan dengan jalan tengah. Dalam menangani perpecahan ini, persoalan-persoalan ini dilontarkan. Adakah perbezaan harus dibendung dalam jalur adabul iktilaf? Apakah cara untuk membina semula wahdatul fiqh dan wahdatul amal? Adakah kita sebenarnya perlu menulis semula naratif siasah dan kenegaraan yang hampir ditulis dan diarah oleh seorang individu hampir separuh abad yang menghasilkan kebejatan ini? Tuntasnya, ia harus dilihat dengan gambaran besar dari mata burung, bukan gambaran mikroskop bawah tempurung. Sudah lebih 2 bulan PRU15 berlalu dan sepanjang November, tiada ratib lain melainkan Zahid, Zahid, Zahid. Dipentaskan lawan atau kawan. Apabila keputusan diumumkan pada 19 November 2022, semua jari menunding kepada beliau lantaran prestasi UMNO dan Barisan Nasional. Kenapa persepsi kebencian terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilihat memuncak melalui platform media sosial? Kenapa prestasi UMNO sedemikian rupa pada PRU15? Saya cuba berbual dengan khalayak kenapa tidak suka sangat dengan Datuk Seri Ahmad Zahid. Bila ditanya begitu, kaget pula hendak menjawabnya. Tiada penjelasan tuntas. Antaranya, persepsi terhadap beliau yang dipaparkan di media adalah tegas, kurang senyuman, dipaparkan pula di laman YouTube. Interaksi beliau dengan pemberita media portal dengan gaya keras lantaran gaya pelapor tidak tepat wartawan tersebut. Selepas PRU14, kes mahkamah. 47 pertuduhan di Kuala Lumpur dan 40
pertuduhan di Shah Alam menjejaskan imej beliau walaupun dibebaskan daripada 40 pertuduhan di Shah Alam. Pertubuhan di Kuala Lumpur adalah berkaitan Yayasan Akal Budi yang didakwa dana beliau sendiri bukan dana awam. Selaras dengan pendirian PM10, Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi adalah innocent until proven guilty. Lantas dilantik Timbalan Perdana Menteri. Beliau dilihat sebagai tidak bertimbang rasa apabila menaikkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin kemudiannya. 2021 dilihat menaikkan Datuk Seri Ismail Sabri dan kemudiannya mendesak Datuk Seri Ismail Sabri membubarkan parlimen bagi mengadakan PRU 15 dengan segera. Halayak gagal melihat antara strategi gambaran besar jangka panjang dan taktikal jangka pendek. Segala tindakan adalah untuk survival UMNO, bukannya kepentingan peribadi beliau untuk selamatkan diri dari kes. Selepas PRU 15 pula, pengguguran beberapa tokoh UMNO sebagai calon PRU dan perpindahan kerusi calon tertentu. Ditambah pula propaganda Rafizi, 1 undi UMNO, 1 undi BN dan 1 undi Zahid. Selepas PRU 15, keengganan bekerjasama dengan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan. Tactical maneuver apabila menjadi kingmaker dengan hanya 30 kerusi. Dan kononnya bertindak berlawanan dengan polisi no Anwar, no DAP. Dalam senarai antara punca persepsi kebencian terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di atas, boleh disimpulkan bahawa halayak menilai antara garis nipis fakta dan persepsi, yakni A. Majoriti rakyat membuat keputusan emosi, 90% keputusan emosi dan 10% rasional. Ia bagaikan classical conditioning klasik Pavlov. Apabila elemen psikografi dimanipulasi oleh Perikatan Nasional dalam menilai kecenderungan pengundi pada PRU 15. Perikatan Nasional menerima laba politik apabila dilihat menyelesaikan isu COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan imej Abah dilihat relatable antara pengundi muda dengan Perikatan Nasional melalui medium TikTok yang menjadi medium penyebar maklumat. PN dilihat sebagai penyelamat. Persepsi ini diteruskan sebagai kesinambungan Perikatan Nasional walaupun Datuk Ismail Sabri menerajui dengan agenda keluarga Malaysia. Undue advantage Perikatan Nasional dalam keadaan BN menyatakan PH gagal 22 bulan dan gagal menunaikan janji manifesto. PH terutamanya melalui Rafizi pula menyatakan Barisan Nasional perasuah. Maka PN menjadi alternatif baru dengan kecenderungan sentimen dan pilihan berdasarkan etnik agama. Dalam seri jelajah PH, Rafizi memandang rendah prestasi Perikatan Nasional dan tidak menjangkakan kemenangan besar PN. BN juga menilai prestasi PN berdasarkan PRN Johor dan Melaka. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak sempurna. Tetapi dengan kombinasi A, B dan C di atas, beliau dibenci, penerimaan persepsi negatif dan dilihat sebagai punca permasalahan. Jangan terlalu obses dengan pendekatan simplistik pihak tertentu bahawa semuanya salah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Banyak faktor lain yang perlu dinilai. Adakah polisi selama ini gagal? Polarisasi berjurang besar, membangkitkan prejudis antara kaum, warisan kegagalan polisi Tun M. Adakah ini juga kesan polisi autokratik Tun M hampir setengah abad? Dan merosotnya sokongan MCA dan MIC. Selepas PRU 15, atas kapasiti Timbalan Perdana Menteri, imej Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di media kelihatan semakin baik. Imej tersenyum, kenyataan ringkas dan tindakan demi tindakan
mengatasi kenyataan semasa kejadian tanah runtuh di batang kali dan banjir pantai timur membawa imej positif. Komen-komen positif dapat dilihat di dalam TikTok, Instagram dan Facebook. Malah komen-komen di media portal juga memberi political insight yang positif. Kesimpulannya, jangan terlalu obses dengan pendekatan simplistik pihak tertentu bahawa semuanya salah Zahid. Banyak faktor lain yang perlu dinilai. Pertama, persepsi negatif apabila serangan-serangan sengit terhadap peribadi beliau sebelum ini membina persepsi negatif dan ia sedang berubah menjadi positif apabila menjawab jawatan TPM. Kedua, tanpa berniat untuk denial dalam keperluan untuk berlaku adil, kekalahan PRU15 juga perlu meneliti elemen psikografi pengundi, polarisasi, jurang dan prejudis perkauman. Kegagalan polisi sedia ada, merosotnya prestasi MCA, MIC dan pengaruh TikTok dalam membuat keputusan oleh pengundi muda. Akhir kata, Pemuda UMNO Selangor mengucapkan senarai tahniah kepada pengurusi Badan Perhubungan Negeri Selangor yang berbahagia Datuk Megat Zulkarnain Tun Sri Omardin yang telah turun ke seluruh 22 bahagian negeri Selangor menerangkan dan memperjelaskan kepada akar umbi UMNO hala tuju politik parti keramat kita. Dengan itu, kami Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor menuntut menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong supaya menyokong kerajaan perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. Menuntut lembaga disiplin UMNO agar mengambil tindakan tegas kepada individu-individu yang mensabotaj parti dan institusi presiden serta melanggar disiplin parti selaras dengan perlembagaan UMNO. Ketiga, memohon membawa petisyen bantahan kepada SPR agar isu rasuah pengundi dipercepatkan. Dan yang keempat, bersetuju supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan supaya menjaga keharmoni parti. Sebagai penutup, satu pantun lagi. Mendayung perahu, hilir ke Baruh. Hilir ke Baruh menjelang pagi. Patah sayap bertongkat paruh. Namun perjuangan terus diharungi. Pergerakan Pemuda UMNO Selangor memohon menyokong ucapan dasar Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Sekali lagi, satu tepukan untuk Ahmad Yani.